Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi saya, Azuri Zakaria, dalam channel Try TV. Okey, hari ini saya akan buat satu tutorial bagaimana cara nak tukar tayar bagi tayar tubular. Sebab biasanya sebelum ni kalau saya cerita sikit pasal tayar, pasal tubular, semua orang dengar macam hantu lah, takut lah. Pasal tak tahu kenapa orang takut sangat dengan tubular. Salah satu sebabnya orang cakap nak tukar dia susah, kena pakai gam lah, apalah semua. Okey, sebenarnya apa-apa pun kalau kita tak biasa buat susah lah, tapi kalau kita dah biasa buat, insyaAllah senang je. Okey, hari ni sebelum saya pergi kepada tutorial yang paling ringkas, saya nak cerita lah bahawa saya bukannya pro Ironman, pro triathlete ataupun atlet elite apa semua, tak ada. Saya bukannya pemain basikal ke, cuma saya ada banyak basikal. Jadi siapa yang nak tengok basikal, terutamanya TT bike tu, boleh tengoklah dalam saya punya page apa semua, ada saya baru nak upload. Okey. Tapi hari ni saya tak nak cerita pasal benda tu, saya nak cerita pasal bagaimana cara tutorial nak tukar tayar tubular ni. Okey, ini saya ambil contoh salah satu tayar saya head. Dia punya profile 60. Tayar masih elok lagi semua, cuma hari ni saya nak pancit, bukan nak pancitkan dia, nak kempiskan dia dan nak tukar. Bagaimana? Biasanya kalau tayar clincher tu, kebanyakan ramai orang dah biasa tahu, sebab bila nak tukar tubular ni, orang cakap kena pakai apa, kena gam ke, kena pakai tape ke. Hari ni saya akan tunjuk contoh, saya tak pakai gam tapi saya pakai tape. Okey, biasanya kalau tayar ni bila dia dah dekat dengan rim ni, kita nak kopak dia memang susah lah kalau dia memang dah tegang, walaupun kita tidak letak sebarang tape ataupun gam, kecuali bila dia dah kempis baru kita boleh kopakkan dia dengan tangan ni. Okey, hari ni saya akan tunjuk bagaimana kita cuba kempis dulu tayar ni. Specialnya tubular ni, biasanya kalau dia bocor ke semua, kita masih lagi boleh jalan lah. Dia bukannya bocor automatik terus tak boleh tak boleh kayuh. Dia masih lagi tidak kempis penuhnya. Okey, macam ni saya dah kempiskan. Okey, bila dah kempis, barulah kita boleh kepak dia, buka dia punya gam ni. Kalau sebelum ni ni ada gam, dan jadi saya ni dekat sini saya nak kopak dia. Cara dia nak kopak ni macam ni je. Peringkat awal memang susah sikit lah, tapi just kita kita buat keluar dia sikit-sikit macam tu. Okey, dia dah mula keluar. Ini sebelum ni awal ni dia pakai gam, tapi yang kali kedua ni dah pakai tape. Tapi tadi saya dah buka lah sikit untuk demo lebih senang lah. Okey, bila dah cabut, mula dah buka tu, untuk proses seterusnya lebih senang lah. Okey, sampai ke bahagian dia punya valve ni. Okey, buka habis. Kalau kat sini kita tengok, kita periksa dulu, tengok macam tak ada apa biasanya. Kalau boleh nampak, tayar tubular biasanya dia ada lubang-lubang macam ni. Dia ada lubang-lubang macam ni. Ini bekas tape yang dah letak tape. Jadi tadi sebab dah kopak, nampak dia punya sisa sakit baki lah. Jadi kalau boleh kita bersihkan dulu. Ini tadi saya dah bersihkan sikit-sikit. Okey, pertama sekali, kalau dulu tayar tubular ni, kita letak kat situ dulu.
Okey, kalau dulu tayar tubular ni biasanya orang akan letak gam. So kita akan kita kena digrease balik, buat elok-elok apa semua. Lepas tu kita kena select gam. Tapi masalahnya susah sikit lah bila select gam ni. Dia nak installation, nak pasang balik pun susah. Sekarang ni lebih senang kita pakai tape. Okey, tape apa sebenarnya? Kalau dekat kedai basikal dia memang ada sarankan tape daripada, tak silap saya, daripada produk 3M tu. Dia lebih kurang macam ni je rupa dia. Alkalite tape. Tapi tape ni, double side tape ni saya beli dekat Mr. DIY je. Satu ni RM2 lebih je. Jadi untuk satu ring, kalau satu ni tak cukup. Okey, yang kedua pemilihan dia, kita kena tengok dia punya kelebaran tu. Ada yang tape ni yang nipis, ada tape ni yang tebal. So yang ni kita pilih yang tebal. Sebab apa? Bila kita tampal kat sini dia mengam-ngam penuh. Kalau yang kecil tu dia just tutup lubang sikit je, jadi tak berapa cantik lah. Okey, cara dia senang aja. Mula-mula tayar ni sebenarnya okey, tak ada masalah lagi. Tayar saya untuk buat demo aja. Dekat sini, ini kalau biasanya, kalau siapa tak pernah tengok tayar tubular dia memang macam ni, datang siap dengan valve macam ni. Kalau dia pendek, kita sambung dengan extension lah. Sama ada extension yang macam ni ataupun yang kepala macam ni. Okey, di antara extension ni kita kena letak kita punya white tape ni. Biasanya kadang-kadang dia boleh bocor. So kalau kita letak white tape ni, dia risiko untuk bocor tu kurang sikit lah. Okey, setelah tu kita tengok tayar kita. Okey, ini tayar yang saya dah guna pakai. Jadi dia dah tegang, dia dah biasa senang. Tapi kalau tayar yang baru, contohnya tayar macam ni. Okey, ini tayar tubular untuk sprinter. Biasanya jika kita dapat mula-mula macam ni, untuk kita pasang mula-mula tu memang susah sikit lah. Jadi cara dia, kita akan buka dulu, pump dulu, biarkan 1 malam hingga 2 malam lah. Supaya dia dah tegang, dia dah bulat elok. Besok tu baru kita pasang, lebih senang. Tapi kalau on the spot emergency, tengah jalan, kita bawa spare ni, boleh je. Cuma keras lah sikit nak kepak dia, nak masukkan dalam dalam kita punya wheelset ni. Okey, ini tayar, salah satu tayar saya, tayar untuk sprinter daripada Continental. Okey, seterusnya kita pergi cara yang tadi macam saya cakap satu wheelset ni yang saiz 700cc ni, kita perlukan 2. Satu tak cukup. Jadi saya beli 2 lah. Ni 2. Kos dia baru dalam RM5. Kecil je. Dekat Mr. DIY pun ada yang besar tu. Cuma saya lebih suka bawa kecil. Sebab kadang-kadang bila kita bawa kat basikal, saya bawa spare macam ni je. Senang je, tak dalam tu box je. Okey, cara dia. Kalau kita tengok dekat sini, tempat lubang ni, lubang untuk lubang untuk valve ni tengah-tengah. So cara mula-mula kita letak tape adalah, kalau lubang ni dekat tengah macam ni, dekat tengah macam ni, kita jarakkan dia lebih kurang dalam 1 cm daripada lubang ni. Jadi cara dia pasang macam ni je, senang je. Ni double side tape je. Jadi kita pasang je macam tu. Pasang je, leret-leret, layan elok-elok kan. Ini saya buat secara perlahan-lahan lah. Sebab kalau biasa dia nak cepat, memang kena praktis. Kalau dalam racing tu, dia memang kena praktis. Nak buat laju lah, nak ambil masa kan. Tapi kalau kita duduk relax-relax, tak rushing kat mana, buat pelan-pelan lah. Tape pelan-pelan dekat tayar ni. Nak rush ke mana kan, kalau kat rumah. Tak ada pakai gam pun. Kalau dulu orang pakai gam, tapi sekarang ni sebab teknologi kan, pakai gam susah lah. Gam tu pun biasanya gam tu je, gam kasut tu. Tapi sekarang ni kita pakai tape ni lebih mudah. Jadi kalau kita tengok kat sini dah nampak merah, dia memenuhi dia dah tutup lubang-lubang tadi.
Dipasang elok-elok. Kalau yang produk yang kalau beli dekat apa bike shop apa semua tu, biasanya dia cadangkan ada brand memang daripada 3M lah. Okey, macam saya cakap tadi, satu memang tak cukup. So dia dua. So dekat sini kita buat sambungan. Jadi untuk sambungan ni, dia punya cara dia jangan terus sambung rapat-rapat. Dia kena biarkan yang ni terkeluar macam tu, sebab nanti kita nak buat keluar dia. Kita nak buat keluar yang tape bahagian menutup bahagian luar tu. So kita buka yang baru. Ada juga yang dulu saya pernah pakai juga tape yang lebih halus tu, lebih besar. Jadi dia tidak perlu ada sambungan. Cuma bila saya beli yang ni tu sebab untuk spare jika nak pergi travel, saya lebih senang bawa kecil. Jadi kalau bahagian sambungan ni dekat sini, yang ni kita lebihkan. Lepas tu baru kita sambung macam tu. So yang ni kita keluarkan kat luar, yang ni keluarkan dekat luar. Macam tu. So kita sambung, teruskan perjalanan hingga penuh satu rim. Tarik, lurutkan dia. Tarik, lurutkan dia. Sehinggalah dia hampir berjumpa dengan tempat awal tadi. Tak cukup pun sikit je, tak cukup. Okey. So ini nampak tadi, ini lubang untuk valve. So keseluruhannya dia dah ditutup oleh tape ni. So kita kemaskan dia supaya dia betul-betul lekat dengan kita punya rim ni. Okey, sehingga itu. Okey. Selesai bahagian dekat wheelset ni. So kita pergi pada tayar. Tayar ni kalau tadi kita daripada kempis tu kita kena pump sikit. Jangan pump kuat sangat. Jadi pressure lebih kurang macam ni, macam ada angin, ada bentuk. Okey, dah cukup. Sebab apa? Nanti kita nak masuk dekat lubang ni, kalau kita pump terlalu kuat, kita susah nak masukkan dia dekat rim. Okey, macam tadi saya cakap, ini dia ada lebih sikit. So kita buat keluar sikit bahagian lebih ni. Ini buat keluar sikit lebih ni. Jadi dekat sini lubang valve, kita masukkan bahagian valve ni. So yang ni bawa keluar, tape ni bawa keluar. So dia akan jadi macam ni. Tape ni tak keluar. Sebab apa? Nanti kita nak tarik bahagian ni, bahagian yang tape yang belah luar ni, bila kita dah pasang tayar. Okey, bila dah pasang tayar macam tu, kita pasang je macam ni sampai ke bahagian atas. Ini biasa yang susah sikit lah. Kalau tayar baru-baru memang perlukan tenaga sikit untuk masuk ni. Okey, kalau dah lama, okey, tak ada masalah. Dah siap. Dah siap macam tu. So bila dah jadi macam ni, barulah kita boleh buka permukaan tape ni. So macam mana nak buka permukaan tape ni? Macam biasa dekat ni kita buka yang bahagian merah ni. Jadi dekat situ kita boleh tarik. Jadi tarik. So kita tarik sehinggalah ujung ni habis. Yang ni kita buka lagi. Yang tadi ini adalah tempat bahagian sambungan dia ni. Konsep dia sama je sebab kita nak buang tetapi
So macam tu kita akan tarik. Kena tarik pelan-pelan lah, kalau tak dia akan terputus. So kalau kita dah pump habis-habis tadi, kita memang tak dapat nak tarik macam ni. Ini saya buat sambil berdiri susah sikit lah. Jadi kalau lain kali buat elok-elok. Okey. So dia dah dah melekat semua. Yang tip tadi sepatutnya ada cover oleh benda ni, kita dah tarik. So kita dah boleh ketatkan dia macam tu. Ni ada bahagian terlebih tu, nanti kita akan potong je. Okey. Bila dah complete macam tu, so kita boleh pump. Kita pump berpeluh pump. Okey. Dah siap. Jadi tidaklah susah sebenarnya nak tukar tip ni. So yang lebih ni kita potong lah. Mengah agak pump. Yang lebih ni kita potong je, kita buang je. Tak masalah. Yang penting janji dia dah melekat kat dalam. Okey, sebenarnya kalau kita emergency, kadang-kadang tayar mungkin kita bawa spare, tapi tip ni kita tak bawa. Kalau ikutkan sebenarnya, bila kita dah tayar tubular ni, bila kita dah pasang macam tu, kita nak kepak pun memang tak boleh kalau tak pasang tip pun. Jadi setakat nak kalau emergency, tiba-tiba alamak tip lupa bawa, ataupun tip bawa satu je tak cukup, boleh, tak ada masalah. Jadi pasang je, dia takkan terkeluar, takkan terkepak keluar. Cuma bila kita tak pasang tip tu, janganlah bawa laju-laju sehingga 45-50 km sejam. Jadi untuk tayar tubular ni sebenarnya tidak ada masalah. Bagi saya sebahagian besar tayar saya pakai tayar tubular. Jadi itu saja sebenarnya perkongsian saya, cara-cara tukar tayar tubular. Siapa yang sebelum ni mungkin kata tak pernah tengok, ataupun kalau clincher tu biasa kan, kebanyakan pakai clincher. Tapi bagi tubular ni biasanya dipakai oleh rim-rim yang high profile macam ni. Sebab apa? Dia mempunyai beberapa kelebihan lah. Nanti pasal tayar tubular, tayar clincher, tayar tubeless ni saya akan ceritakan dalam video saya yang akan datang. Saya ada satu video lagi, saya akan ceritakan. Kali ni saya tak ceritakan secara detail, saya cuma nak tunjukkan secara cara-cara tukar tube je tadi. Jadi minta maaf atas kekurangan sebab saya buat tadi pun sambil depan kamera, sambil berdiri. Tapi jika anda buat elok-elok apa semua, tak ada masalah. So ini dah boleh pakai, tak ada masalah. Senang je kan. Kalau dah biasa praktis sebenarnya dalam berapa minit, dalam 2 minit hingga 3 minit macam tu pun dah boleh tukar. Jadi sekali lagi daripada saya bukannya, disclaimer ni daripada saya bukannya mekanik basikal, saya bukannya pro triathlete ataupun pro Ironman, dan tak pernah tak pernah lagi sempat buat untuk full Ironman sebab tahun lepas pun KIV, tahun ni pun tak tahu lagi. Jadi apa yang saya kongsikan ni adalah berdasarkan pengalaman saya. Sebab saya pernah pakai tayar ni. Saya banyak tayar tubular dan saya banyak basikal yang pakai tubular. So saya kongsikan supaya semoga ia bermanfaat kepada mereka yang mungkin tak pernah tukar, mungkin pernah pakai, mungkin ada yang nak pakai tapi dengar cerita-cerita cakap susah lah nak tubular ni, nak patah ugam lah apa semua. Jadi sebenarnya senang aja. Dan benda-benda pun ni pun boleh didapatkan terdekat je macam ni, dekat Mr. DIY ya, baru RM2 lebih yang murah je. Okey, sekian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video akan datang. Check it out.